Inilah Sewil Yusof Qaradawi. Di dalam dunia keilmuan, khususnya dunia ilmu Islam, berbeza pendapat tu biasa. Kalau kita baca fiqh muqaranah contohnya, perbandingan fiqh, kita belajar tentang perbandingan mazhab, kita belajar tentang hadis, khususnya ilmu jarah wa ta'dil, kita akan bertemu perbezaan pendapat yang banyak. Tetapi di dalam ilmu Islam juga, malah dalam dunia akademik barat sekalipun, perbezaan pendapat bukan justifikasi, bukan alasan untuk menghina. Kata Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, freedom of expression does not justify freedom to insult. Kebebasan bersuara bukan alasan, bukan justifikasi untuk menghina orang lain. Dan kepada tuan guru berkenaan, kalaupun tak setuju dalam mana-mana isu janin ke, isu zakat ke dan sebagainya, bawalah hujah, bawalah diskusi ilmiah, kemukakanlah, bentangkanlah ayat Quran mana, hadis mana, rujukan-rujukan ilmu supaya kita dapat menilai bersama. Bukan dengan mengata sewil, gila, kepala otak. Itu semua adalah contoh-contoh yang tak baik untuk disampaikan sebagai seorang tuan guru. Zakat pendapatan bayar apa? Zakat apa? Ada pendapatan bayar. Pendapatan tu apa setan? Ui, sedapnya bahasa. Inilah Sewil Yusof Qaradawi. Kepala otak betul. Malaysia pakai. Kan biasa dengar khutbah Jumaat pun. Berkata Yusof Qaradawi. Pakai Qaradawi lah ni. Macam tak ada orang lain nak disebut nama. Yusof Qaradawi. Saya dengar Yusof Qaradawi ni kembang kau. Bagi mereka yang mungkin tidak mengenali Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mari saya kongsikan beberapa fakta penting tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pertama, siapakah guru-guru almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Antaranya, sekadar menyebut nama, Syekh Hamid Abu Zuwail, Syekh Ali Khalil, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekh Hasan Al-Banna, Ustaz Al-Bahi Al-Khuli, Syekh Muhammad Ad-Daftar, Syekh Al-Manufi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, malah pengarang kitab Fiqh Sunnah, Syekh Said Sabiq. Itu antara guru-guru almarhum Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita tengok pula apakah jawatan-jawatan yang pernah beliau pegang di dalam memberi sumbangan kepada dunia Islam. Pertama, beliau merupakan penyelia hal ehwal di Kementerian Wakaf dan Jabatan Kebudayaan Islam Al-Azhar. Ni dok kata Al-Azhar tidak mengiktiraf Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ulama Azhar tak pakai Yusuf Qaradawi. Ustaz Malaysia yang pakai. Kemudian, beliau merupakan pengarah Kolej Agama Qatar selama 12 tahun sejak 1961. Pengarah bahagian pengajian Islam di Fakulti Pendidikan pada tahun 1973. Pengasas dan dekan Fakulti Syariah dan Pengajian Islam Universiti Qatar pada tahun 1977 sehingga tahun 1989. Pada tahun 1991, beliau menjadi pengarah Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah Universiti Qatar. Dan pada tahun 1990-91 menjadi pensyarah pelawat di Algeria. Jadi Yusuf Qaradawi berkata Syekh Qaradawi, padahal tak boleh pakai satu pun. Kita ada di Azhar lepas buang. Buang parit. Pasal apa? Tak boleh pakai. Kalau beliau tak boleh pakai, macam mana begitu banyak sumbangan beliau? Ramai sambung lagi. Al-Qaradawi juga pernah menjadi ahli majlis dan yayasan tempatan dan antarabangsa yang memberi tumpuan kepada pemikiran, pengetahuan, hal ehwal Islam dan juga dakwah. Antaranya, beliau merupakan Presiden Al-Ittihad Al-Alami Lil Ulama Muslimin. Maksudnya, Presiden kepada Kesatuan Ulama Islam sedunia. Bukan hanya di negeri Perak je. Kalau negeri Perak pun kita dah respect. Ini kan pula Presiden Ulama sedunia. Apa lagi? Beliau merupakan anggota penting di dalam Majlis Rabitah Al-Alam Al-Islami di Mekah. Ahli Majlis Diraja untuk Pengajian Tamadun Islam di Jordan. Ahli Majlis Universiti Islam Antarabangsa Islamabad. Terlibat di dalam organisasi dakwah Islam di Khartoum, Sudan. Ahli Majlis Tertinggi Pendidikan di Qatar. Ahli Lembaga Fiqh Islam di Mekah. Dan mari kita tengok pula apakah anugerah dan pengiktirafan dunia yang diterima oleh almarhum Al-Qaradawi. Antaranya, beliau telah menerima anugerah ekonomi Islam daripada Islamic Development Bank pada tahun 1411 tahun Hijrah. Pernah menerima anugerah antarabangsa Raja Faisal dalam bidang pengkajian Islam bersama dengan Said Sabiq. Menerima anugerah kecemerlangan Sarjana Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1996. Anugerah Sultan Hassanul Bolkiah Sultan Brunei dalam bidang fiqh pada tahun 1997. Yang ni duk kata Al-Qaradawi ni bukan
mahir di dalam bidang fiqh, bukan ahli dalam bidang fiqh. Kemudian, anugerah Sultan Al-Uwais Emirat Arab Bersatu pada tahun 1999 dan menerima anugerah antarabangsa Dubai pada tahun 2000. Dan pengiktirafan ini bukan sebab Al-Qaradawi duduk saja. Beliau telah menulis beratus buah buku yang merangkumi bidang fiqh dan usul fiqh, ekonomi Islam, pemahaman Al-Quran dan hadis dalam bidang tauhid. Dan kehebatan Al-Qaradawi diiktiraf oleh ulama-ulama sedunia, antaranya oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata beliau, perlantikan Al-Qaradawi sebagai Presiden Al-Ittihad Al-Alami lil Ulama Al-Muslimin ataupun Kesatuan Ulama Sedunia pada tahun 2014 baru-baru ini membuktikan pengiktirafan ulama dunia kepada beliau. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali pula, dahulu beliau merupakan murid dan saya merupakan gurunya, tetapi sekarang beliau merupakan guru dan saya pula menjadi muridnya pula. Masya Allah. Kata Maulana Abul Hasan An-Nadwi, beliau menyifatkan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai seorang yang benar-benar alim dan pendidik yang terkemuka. Baginya, beliau merupakan ulama Universiti Al-Azhar yang bergiat dalam bidang dakwah dengan menggabungkan aspek kefahaman Islam yang benar dengan realiti dunia masa kini. Beliau menggabungkan sisi dakwah dan manhaj Hasan Al-Banna dengan sisi akademik yang diperolehi di Universiti Al-Azhar. Manhajnya yang menggabungkan tradisi dan moden adalah sebaik-baik manhaj. Itulah sedikit perkongsian tentang kehebatan seorang tokoh ulama yang telah pergi meninggalkan kita, almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau nak guna gaya pendekatan Tuan Guru, boleh je nak kata, Tuan Guru dah berapa ratus kitab dah tulis. Ulama mana di dunia yang mengiktiraf Tuan Guru? Apa anugerah yang Tuan Guru dapat di peringkat dunia dan juga dalam negara? Tak boleh pakai ni. Itu kalau guna gaya Tuan Guru. Tetapi Tuan Guru silap. Kita bukan jenis macam tu. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi perbezaan pendapat bukan alasan untuk mencaci maki dan menghina.